Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Orang mukmin makan dari hasil usahanya sendiri dan dengan sebab musababnya sendiri, dan dia tahu bahawasanya semua itu daripada Allah Ta'ala. Jika sudah teguh, dia akan makan dari tawakalnya, dan dianggapnya itu juga dari Allah Ta'ala juga. Dia tidak sedikit pun pernah berubah dari pandangannya yang pertama. Jika dia hidup di tepi sungai Dijlah 1000 tahun sekalipun, nescaya hatinya tetap bergantung dengan Allah Ta'ala juga. Ikutlah nasihat yang baik. Moga-moga Allah merahmatimu, biar dari siapa pun datangnya. Tetapi kini engkau memang suka membantah qada dan qadar Allah Ta'ala. Jangan suka membantah dan mengungkal. Uzair pernah membantah takdir Tuhannya dari gara-gara apa yang menimpa manusia. Kenapa Allah sampai mencipta makhluk, kemudian dia menyaksanya? Sebab itu namanya telah dipadam dari Dewan Kenabian. Dimatikan Uzair selama 100 tahun agar terpencil dari orang ramai. Kemudian dihidupkannya semula dan dikembalikan rohnya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ada 3 perkara yang hendak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir dalam ibarat dan nasihatnya ini. Yang pertama tentang bagaimana orang beriman mencari rezeki. Dan yang kedua, bagaimana pentingnya mendengar nasihat-nasihat yang baik. Daripada mana datang sekalipun nasihat itu. Dan di antara nasihat yang paling agung ialah qada dan qadar Allah Ta'ala. Iaitu segala yang Allah takdirkan kepada kita itu ialah nasihat daripada Allah. Dan perkara yang ketiga, Syekh Abdul Qadir menceritakan tentang kisah seorang Nabi alaihi salam bernama Nabi Uzair. Perkara yang pertama, bagaimana sifat orang beriman dalam mencari rezeki mereka. Kata ulama, manusia dalam bab mencari rezeki itu ada 4 golongan. Golongan yang pertama, yang menggunakan slogan tawakal tanpa berusaha. Mereka tidak mau berbuat apa-apa, hanya sekadar tawakal. Lalu mereka menjadi beban kepada manusia. Golongan ini diceritakan dalam satu hadis Nabi SAW. Itu kaum daripada Yaman yang datang ke Mekah menunaikan ibadah haji. Maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, mana bekal kamu? Bekal tak bawa, selai sepinggang. Maka jawab mereka, nahnu qaumun mutawakkilun, kami kaum bertawakal, tak nak kerja, tak bawa apa-apa, tawakal je. Bila sampai waktu makan, lalu mereka meminta-minta dengan manusia. Bila sampai waktu lapar, minta orang tu, minta orang ni. Maka turun ayat. Allah Ta'ala berfirman, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى.
Tazawwadu memberi maksud carilah bekal, carilah pendapatan sendiri. Sebaik-baik bekal itu takwa. Maksudnya seorang yang mempunyai hasil usahanya sendiri dan tidak meminta dengan orang lain, itu tanda dia bertakwa pada Allah. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua dalam bab mencari rezeki, golongan yang tidak mempedulikan halal dan haram. Mereka langgar semuanya. Ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u fima akhad aminal halal am minal haram. Akan datang di akhir zaman kaum yang mencari sumber rezeki tanpa mempedulikan halal dan haram, dosa dan pahala. Mereka ambil, mereka kutip sebanyak-banyaknya. Ini kaum yang kedua. Mereka binasa dengan haram yang mereka ada, yang membinasakan halal yang mereka cari. Umpama rezeki yang haram itu seperti api, lalu ia membakar segala yang halal. Kita kat rumah kita, kalau ada api, walau kecil api itu, yang lain tak ada api ni, satu tempat, satu sudut ada api, maka api tadi tidak akan membiarkan yang lain melainkan dibakar semuanya dengan sekelip mata. Kalau rezeki halal kita, dalamnya ada satu rezeki haram, maka dia akan membakarnya, menghilangkan keberkatannya, menghilangkan kemuliaannya. Ada satu kisah, seorang lelaki yang menipu dalam meniaga. Dia jual satu barang asli yang dicampur. Itu dia, setiap hari dia berdagang, dia jual arak. Tapi arak ni tidak asli. Dia tahu sebelum diturunkan syariat pengharaman arak ini, arak ni halal. Lalu dia pun jual arak, tapi dicampur dengan air. Dia hilang keasliannya dan dia mendapat untung yang banyak. Kerana orang tak tahu. Benda macam susu campur air, orang tak perasan. Madu dicampur pun orang tak perasan. Benda-benda yang macam ni ahli je yang tahu, pakar dia. Pakai campur yang asli dengan tak asli. Dan ketika mana dia pulang ke kapal atau perahu dia, dia kalau dia berniaga, dia bawa monyet sebagai temang dia, bawa monyet. Maka tiba-tiba monyetnya tadi mencuri kantung duitnya dan memanjat layar perahu dia. Kapal dulu ada layar, panjat syirak, dia punya kayu layarnya, panjat atas. Kemudian monyet tadi membuka uncang wang tadi atau kantung wang. Maka sekeping dibaling di laut, sekeping dibaling di atas perahu. Begitu dia lakukan sehingga bagi dua. Sebagai teguran kepada Allah, ambil yang halal, yang haram dicampurkan. Ni monyet datang tegur dia. Dan hadis yang sahih menceritakan kisah tersebut, supaya kita tahu kalau kita ada sumber haram, kelak sumber itu akan dihasilkan dengan pelbagai cara. Yang kita kena musibah ni, musibah tu, kenapa diasingkan yang haram? Sehingga manusia cuma hamba Allah ini cuma ada yang halal. Kelompok yang ketiga, mereka cari rezeki halal, halal belaka, tapi mereka cuai dan lalai. Semayang tak ke mana. Rezeki halal, mereka kerja, mungkin kerja cikgu, mungkin kerja engineer, mungkin kerja arkitek, mungkin berniaga. Semua rezeki halal, tak ada masalah. Tapi mereka lalai. Tak pergi kuliah, lalai dia. Tak belajar, tak pergi masjid, surau, tak jaga solat, tak jaga aurat, tak jaga hukum haram yang lain dalam kehidupan. Tapi bab rezeki memang halal, rezeki dia cari halal. Tapi perbuatannya itu bercanggah dengan Islam. Artinya kalau jenis berniaga ikan, hari Jumaat pun berniaga, orang tengah solat Jumaat dia berniaga. Rezeki dia halal tak? Dia halal tapi dia jual waktu haram. Yang jenis buka restoran,
misalnya. Maka Jumaat pun dibuka, tengah orang solat Jumaat, dijual juga. Dalam keadaan dia mengetahui yang makan itu ahli Jumaat, dan dia ni juga patut pergi Jumaat, tak pergi. Kenapa ni? Pelanggang masa ni ramai. Maka perbuatan itu adalah rezekinya halal. Perbuatan dia, waktunya. Dan sampai peringkat ini dalam masjid pun nak berniaga juga. Dia boleh tak tahu hukum niaga dalam masjid. Kadang-kadang pergi Mekah misalnya, promo produk depan Kaabah. Dia punya lara dia tu, sehingga tak tahu tempat yang patut dia ibadat sepenuhnya atau tempat yang patut dia berniaga. Sehingga Nabi SAW berkata, siapa yang kamu lihat berniaga dalam masjid, katakan kepadanya, la arbahallahu tijarataka, moga Allah tak untungkan kamu berniaga, biar kamu rugi. Kadang-kadang kita nak lari produk, pergi Kaabah, pergi Mekah, dalam Masjidil Haram, tepuan ni, depan Kaabah ni produk ni bagus untuk perut. Dulu perut saya buncit, sekarang dah leper perut saya. Baik, tunjuk best sikit, dah promo depan Kaabah. Dia lupa itu dalam masjid. Dia lupa hukum hakamnya. Dia lupa syubhahnya. Ya, kalau dia misalnya, ya, tidak salah kalau di musim haji dia cari duit, musim umrah cari duit, tapi bukan dalam masjid. Dia mungkin boleh upah ambil barang, kat barang dan sebagainya. Maka orang ni dia cuba cari rezeki halal. Rezekinya secara asasnya halal, tapi caranya kadang-kadang melalaikan dia, kadang-kadang silap tempatnya, maka dia pun hanyut. Ini juga satu kelompok, juga binasa dengan cara rezeki halal macam tu. Rezeki dah halal, tapi cara tadilah tak solat, tak tutup aurat. Kadang jual tudung, dia tak pakai tudung. Rezeki halal tak halal, tak salah. Tapi awak meniaga tudung ni, awak nak duit ke atau nak tolong orang tutup aurat? Dia macam orang jual obat, dia sendiri pikul penyakit. Ni obat kuat, dia penuh badan kuat. Ni dijual tudung macam-macam, dia pun tak nak pakai tudung. Maka dia dengan apa yang dia lakukannya bertentangan dengan dirinya sendiri. Ini juga golongan yang dicela dalam syarak. Golongan pertama yang atas nama tawakal, tak nak kerja, duk minta dengan orang. Golongan yang kedua pula, lasah semua halal haram. Golongan yang ketiga, cari rezeki halal tapi hanyut, lalai dalam ibadat. Kau jenis cikgu bagus, cikgu ngajar budak, tapi semayang tidak. So benda-benda sunat lagi tak buat. Zuhur tak ke mana, asar tak ke mana. Ni kau jadi mesyuarat, langgar semua waktu solat, dan dia tak peduli. Naik pangkat tapi abaikan solat, abaikan hal-hal yang wajib. Rezeki halal, tapi dia tenggelam dalam kelalaian. Golongan keempat, ini golongan yang kita nak bicarakan, yang mencari rezeki yang halal dan melihat bahawa yang memberi rezekinya bukan usahanya, ialah Allah Ta'ala. Dia melihat sebab sebagai ikhtiar, tapi hakikat Allah yang memberinya. Maka inilah yang orang yang paling mulia sekali, orang mukmin. Sebagaimana kata Syekh Abdul Qadir, orang mukmin makan dari hasil usahanya sendiri dengan sebab musababnya. Dalam hadis, bila Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayyul kasbi atyabu atau afdalu, apakah rezeki paling baik sekali? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Seorang bekerja sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Bila kita sebut kerja sendiri, artinya kita usaha. Kalau kita kata, ustaz, zaman sekarang tak ada kerja, tak, kita boleh kerja sendiri. Kita tak ada istilah tak ada kerja, saya dah minta banyak tempat tak dapat kerja. Bukankah awak boleh kerja sendiri? Boleh tak kerja sendiri? Oh, tak yakinlah, takutlah, tak. Maka orang beriman itu melihat kerja sendiri lebih mulia. Tuan-tuan, kita nak kerja orang tu orang ni, kadang-kadang peluangnya ada, kadang-kadang peluangnya terbatas. Interview 500 orang, nak ambil 5 orang. Akan
Akhirnya kita cuma habis masa 10 tahun interview je. Kerja tak buat. Setiap kali interview minta modal dengan mak. Mak modal sikit interview. Mak modal sikit interview. Mak temu ni dah 10 tahun dah interview. Tak dapat-dapat kerja. Duit tu yang ambil yang bekal interview tu. Kalau buat berniaga dah untung lama. Dia ada perangai yang kita ni. Kalau dapat kerja orang lain, dia tak ada kerja. Orang lain dia boleh bekerja sendiri dan itu lebih baik. Lebih baik. Dan setengah orang pula, dia memang tak boleh kerja dengan orang. Sebab apa? Isteri dia sakit. Anaknya kecil macam mana. Kalau kerja dengan orang, siapa nak hantar anak di sekolah? Siapa nak jaga isteri? Akhirnya, dia tak akan selesai kerja dalam keadaan dia ada tanggungjawab lain. Maka kerja sendiri. Dia boleh atur waktu dia. Masanya. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan amal rajul biyadihi, seorang lelaki yang bekerja dengan tangannya sendiri. Kata ulama termasuk perempuan lah. Perempuan bersama kalau dia kerja sendiri itu jauh lebih baik. Dia tak terikat. Jadi dia boleh jaga anak dia, boleh jaga suami dia. Kalau jenis perempuan nak kerja, maka dicarilah kerja yang waktu lapangnya lebih banyak untuk komitmen-komitmen yang lain, seperti suami dan anak-anak dia. Tapi kalau dia terpaksa kerja, baik kerja, tapi cara rezeki yang halal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang itu bila dia bekerja sendiri, rezeki dia itu lebih baik. Contoh kita, kalau tanam pokok sendiri, kita pun makan hasil dia. Sedap tak buah tu? Sedap. Tanam serai sendiri, kemudian ambil buat tom yam. Sedap tom yam tu. Tanam 5 puruk sendiri, ambil buat tom yam. Tanam daun pandan sendiri, ambil buat nasi lemak. Dia wangi dia lain sebab segar. Tangan kita. Kita sendiri yang uli uji canai, makan sedap. Kerana kita buat yang paling baik untuk kita makan. Setiap kali suatu benda kita buat sendiri, Allah berkatinya. Termasuk pekerjaan. Sebab saya sebut orang Islam ni tak ada istilah kata tak ada kerja dah. Payahlah kerja sekarang. Tak ada orang nak ambil kerja. Tak, awak boleh kerja sendiri. Dan itu lebih baik. Sehingga ada seorang lelaki Ansar. Dia ni malah kerja. Malah kerja. Dan dia meminta-minta dengan orang. Nabi SAW tak suka melihat lelaki yang kuat. Lelaki yang sihat lalu tak kerja. Bukan meminta-minta dengan manusia. Maka datang seorang lelaki Ansar. Dia minta orang tu, dia minta orang ni. Sampai waktu dia minta dengan Nabi SAW. Nabi tahan sini. Duduk sini. Di rumah kamu ada apa? Rumah saya adalah barang tu, barang ni sikit. Ambil barang tu sini. Ambil barang. Dia kata ada tikar rumah dia. Adalah kendi air. Bekas tertentu. Bawa sini. Lalu sahabat ni balik, bawa. Lalu kata Nabi SAW pada sahabat yang lain, siapa nak beli barang ni? Nabi jual. Keadaan orang Ansar tak tahu. Punya Nabi ambil barang mau nak jual. Nabi jual untuk maslahat dia. Laki ni tercengang. Tengok barang dia kena lelong. Lalu ada seorang sahabat kata, ya Rasulullah, alayya bidirhamin. Saya ambil dengan 1 dirham. Kata Rasulullah SAW, man yazidu ala dirham. Siapa yang sanggup ambil lebih pada 1 dirham? Seorang sahabat lain kata, ya Rasulullah, alayya bidirhamain. Saya beli 2 barang ni dengan 2 dirham. Lalu Rasulullah SAW menjualnya. Nabi pun ambil duit. Nabi kata, ni duit. Pergi beli barang makanan, hantar ke rumah isteri. Dah kahwin je. Tapi tak kerja. Minta dengan orang. Ni ada mazhab ni ada. Dah kahwin, dah ada anak. Dia minta dengan adik-beradik. Minta sikit. Hantar kerja tak nak? Padahal dia minta tu bukan banyak pun dia dapat. Tapi cukup pula banyak tu. Orang bagi RM50 cukup sebulan. Kalau dia kerja jauh lebih mulia. Lalu Rasulullah SAW kata, ni ambil 1 dirham pergi beli makanan dulu. Beli makanan hantar ke orang rumah. Dan 1 dirham lagi pergi beli kadum. Pergi beli kapak. Bawa ke sini. Maka dibawa kapak. Dan Nabi SAW mengambil kapak, mencantas ranting. Cantas nak tengok tajam tak tajam. Kalau tak tajam, hantar balik. Bila kita beli
pisau dan sebagainya, syaratnya tajam. Kalau tak tajam itu aib, dan aib boleh pulangkan. Tuan-tuan beli pisau, beli apa benda lah namanya, benda-benda tajam ni, tiba balik rumah, nama pedang samurai beli. Pergi balik rumah ambil pedang samurai tu, potong daun pandang tak elok. Ni pedang samurai apa benda ni, daun pandang tu tak elok. Orang kampung saya panggil gelenyih pisau ni, gelenyih. Hantar balik, batuk pedang samurai ni, penggal kepala putus, tu pedang samurai. Dia hantar balik. Maka sahabat ni bawa kapak, Rasul pun test, Masya Allah tajam. Ambil kapak ni, pergi cari kayu api dan jual. Jangan tunjuk muka 15 hari. 2 minggu aku tak nak tengok muka. Rasulullah punya tarbiyah. Akhirnya sahabat ni, didengar kata Nabi SAW ambil kapak, pergi cari kayu api, dia meniaga. Hari pertama, dia mula dapat satu jumlah wang yang banyak. Sehingga dalam tempoh 2 minggu dia himpun, dia dapat simpan 10 dirham. Itu bukan cerita yang belanja, yang dia boleh simpan ni 10 dirham. Satu jumlah yang banyak. Lalu dia datang jumpa Rasulullah selepas 15 hari. Lalu Rasulullah SAW menitipkan kepadanya satu nasihat. Nabi kata apa? Innal mas'alata la tasluhu illa li salasatin, lidhi fakrin mudqi' au lidhi ghurmin mufzi' au lidhi damin muji'. Rawahu Abu Dawud. Minta-minta ni tak boleh, melainkan 3 golongan. Nak minta-minta ni semua tak boleh, melainkan 3 golongan. Yang pertama, orang yang susah sangat. Dhu fakrin mudqi', memang susah sangat, orang miskin sangat, dengan anak ramai pula, dengan gaji kecil, memang tak cukup. Maka orang yang memang kita tahu susah betul, dek kerana keluarganya besar, tanggungan yang banyak, maka ini dia boleh minta dan kita boleh tolong dia. Yang kedua kata Nabi SAW, lidhi ghurmin mufzi', orang yang hutang banyak, keliling pinggang hutang dia. Keliling pinggang banyak hutang, dia macam tak boleh bayar dah hutang tu. Bank punya pun dah muflis, dengan orang pun dah tak ada orang nak bagi dah ni, hutang banyak. Sampai dia susah nak makan, nak minum, dah orang dah tak percaya belaka dah dia ni. Sebab orang bila hutang, antara musibah dia akan kena, orang tak akan percaya dia kalau dia hutang tak bayar. Walaupun dia tak bayar sebab tak mampu, tapi orang tak akan percaya. Akhirnya menyebabkan dia susah nak makan. Maksudnya cari duit untuk makan, minum pun susah. Sebab kita menipu. Maka orang yang hutang banyak, kita tahu, liling pinggang, sampai dah peringkat insolvensi, bankrupt, ni dia boleh minta untuk keperluan. Ini kita cakap minta keperluan, nak makan, nak minum, anak sekolah. Saya bukan tak nak kerja ni, bankrupt ni, kalau dah kerja pun gaji kecil, anak ramai, hutang keliling pinggang, maka boleh orang berhutang. Bahkan dia ada peruntukan zakat untuk orang berhutang ni, sehingga dia tak boleh keluar daripada hutang. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, aulidhi damin muji', atau orang yang terpaksa menanggung bayaran tuntutan diat. Diat maksudnya bila seorang itu dibunuh saya tak sengaja atau sebagainya, maka dia kena bayar diat 100 ekor unta. Dan yang ni tak mampu nak bayar, maka dia boleh diberikan permintaannya. Dalam Islam, meminta hukumnya haram asalnya. Dalam Islam, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kenapa meminta dengan orang ni hukumnya haram? Jadi meminta tanpa sebab, melainkan kerana sebab yang kita sebut tadi. Sebab kita sebut 3 tadi, sebahagian sebab. Dia ada beberapa sebab lain. Tapi asal hukum meminta kata Imam Al-Ghazali, hukumnya haram kerana 3 perkara. Yang pertama, kerana dia mengadu tentang perbuatan Allah kepadanya. Maksudnya dia macam ni, macam contoh kalau orang pukul kita, kita mengadu ke orang lain. Yang pukul kita tu mak kita, kita pun mengadu, sebab mak kita yang teruk, padahal kita yang salah. Allah
hukum dia, bak rezeki supaya dia buat sesuatu. Tetapi dia tidak mau buat sesuatu. Dia pun duk mengadu ke orang atas kesusahan yang Allah uji dia. Maka seolah-olah dia ni sedang memburuk-burukkan Allah yang telah mentakdirkan dia dalam keadaan macam ni. Pada Allah takdir dia dalam keadaan susah supaya dia kerja, bukan supaya dia minta dengan orang. Maka ini disebut izharus syakwa bin Allah. Seperti kita mengadu tentang perbuatan Allah atas kita. Pada Allah beri nikmat banyak. Allah dah beri nikmat tangan, kaki, mata, otak. Semua Allah bagi ni tak nak guna untuk cari rezeki, tapi dok mengeluh, saya susah sekian-sekian. Seolah nikmat yang Allah bagi tu macam tak ada faedah. Dia macam kita, anak kita beri makan cukup, beri duit belanja cukup, tiba dia minta dengan orang. Lalu orang kata, ayah dia buat apa? Anak susah, ayah ni buat apa? Padahal kita ayah ni dah bagi belaka dah. Makan, minum, cukup belanja, beri ilmu lagi sekolah. Tiba dia meminta-minta seolah macam kita ayah tak peduli. Maka seorang bila meminta, seolah-olah dia mengadu tentang perbuatan Allah padanya kepada makhluk. Walau Allah dah beri nikmat macam-macam. Patutnya Allah beri nikmat tangan, pergilah kerja. Allah beri nikmat sihat, pergi kerja. Tak dengan lo tak ada duit ni, saya susah sekian-sekian. Tapi nikmat sihat yang Allah bagi, apa faedah dia? Allah bagi buah pinggang pun sihat. Darah, tekanan darah pun comel. Semua keadaan fizikalnya bagus, tapi dia tu meminta seperti dia membantah Allah Ta'ala. Walau Allah dah beri segala nikmat untuk dia berusaha. Itu pertama sebab haram. Sebab apa? Sebab dia memburukkan Allah dengan cara dia meminta tadi. Yang kedua, kata ulama, kerana dia telah menghinakan dirinya, Allah melarang kita menghina diri kita sendiri. Kata manusia ni kalau kita minta, dia nampak hina lah kita. Nampak hina. Sebab itu Allah haramkan kita menghina diri sendiri. Bila Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Kebinasaan di sini, apa sahaja perkara yang memudaratkan kita hukumnya haram, termasuk maruah kita. Islam, datang Islam untuk jaga 5 perkara dalam hidup kita. Yang pertama, dia panggil, ini panggil kulliyatul khams. 5 usul penting, 5 objektif penting dalam diri kita yang kita kena jaga. Yang pertama, jaga agama, hifzuddin. Yang kedua, datang Islam untuk menghifzu an-nafs, jaga nyawa. Yang ketiga, hifzul amwal atau hifzul ma, jaga harta. Yang keempat, hifzul aqli, jaga akal, otak. Dan yang kelima, hifzul ardi, jaga marwah, atau juga disebut sebagai hifzul nasal, jaga keturunan. Apa sahaja yang merosakkan 5 unsur penting dalam hidup manusia, maka hukumnya haram. Apa yang merosakkan agama kita, haram. Yang rosak akal kita, haram. Yang rosak fizikal kita, cedera, rosak, punah ranah, patah, maka haram perbuatan. Yang boleh merosakkan maruah kita, maruah, hukumnya haram. Sebab itu orang yang mengumpat hukumnya haram, sebab dia rosakkan maruah orang. Orang yang duk kutuk orang, kata orang, gelar orang, hukumnya haram sebab dia sedang menghina orang. Bagaimana orang yang menghina dirinya sendiri? Dengan meminta-minta dengan manusia. Walau dia mampu bekerja, walau dia mampu berusaha, walau dia mampu untuk mencari rezekinya sendiri, maka perbuatan meminta itu menghina diri, sebab itu dia haram. Dan yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, kenapa meminta ini haram? Sebab kadang-kala orang yang meminta ini menyakiti orang yang diminta. Tentang kita tengah makan, dia beri cegak kat kita, ganggu kita makan, dia menyakiti kita, dan dia mungkin memalukan kita. Haji, serbang tu besar kedekut kita dah susah hati lah. Kita beri ni pun sebab malu, bukan kerana kita nak beri, nak tolong, sebab dia malukan kita depan orang. Orang meminta ni dia sengaja cuba malukan kita. Contoh, kita tak ada bolehkan memalukan orang lain. Haram kita memalukan orang. Jadi peminta sedekah ini kadang-kala, kata Imam Al-Ghazali, dia mungkin menyakiti orang yang dimintanya. Tengah yang meminta ni dia tengking pula, orang itu tak bagi, dia tengking, kena marah.
Orang yang kena minta heran, aku minta ke kamu minta ni? Kita pula kena marah dia. Bang, RM1 mana cukup, kedekut lah abang ni, kena marah depan orang ramai. Ada satu ketika sahabat saya duduk dalam bas, pegang dompet duit nak bagi ke konduktor bas. Cerita dululah. Kalau datang peminta sedekah, ambil beg duit dia, dompet. Nak bagi tak duit saya? Tak bagi, saya tak bagi dompet. Dia jadi sampai peringkat macam tu. Bagi kawan ni malu bagi juga, ambil nak dompet balik. Tuan-tuan, ini semua cara yang mengaibkan. Kadang-kadang kalau tuan-tuan ke Mesir lah contoh, kita bagilah seorang, dia pakat keliling kita sampai tak boleh berjalan kita. Nunggu depan kereta pun tak boleh gerak. Dia menyakiti, mengganggu. Sebab itu pemerintah dia kena ambil tindakan yang sewajarnya. Dalam Islam, kelompok-kelompok seperti ini perlu dididik, golongan peminta sedekah. Dan kita tak boleh biarkan mereka terus memalukan orang lain. Saya kata yang tukang minta sedekah, dia suka malukan orang. Dia malukan dan dia membawa mudarat. Yang saya katakan, bila kita tengah makan minta, ia memalukan kita tengah makan. Kita kat rumah tengah makan, bini kacau pun kena marah. Ini kan pula peminta sedekah. Tapi dia tahu kita tak berani buat ni depan orang ramai ni. Dia malukan. Jadi kita cegah. Kita pun dah salah abah, susah hati nak makan macam mana. Dia pun tengok makanan kita bulak mata. Kita pun dah jadi susah. Jadi kata Imam Ghazali, kerana 3 sebab ini meminta hukumnya haram. Bukan dalam hadis kata Nabi SAW, ma yazalu rajul yas'alun nas hatta ya'ti yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi maz'atu lahmin. Siapa yang meminta dengan orang tanpa sebab, kelak dia datang hari kiamat dengan keadaan wajah dagingnya tak ada, luruh. Dan hadis yang lain kata Nabi SAW, innama yas'alu jamran falyastaqil aw liyastakfir. Orang yang meminta tanpa sebab sebenarnya dia minta api neraka. Ambillah sikit, ambillah banyak api neraka, kata Nabi SAW. Sebab itu sepakat ulama', seorang meminta-minta dijadikan sebagai kerjaya, hukumnya haram. Man sa'alan nas takathuran, siapa nak minta-minta orang untuk dia jadi kaya, maka hukumnya haram. Artinya orang yang kerjayanya minta sedekah, haram. Kalau diminta sedekah boleh, untuk satu tempoh, kemudian dia mesti keluar daripadanya. Dia tak boleh jadikan ini sebagai pekerjaan. Tunggu jadi kerja, pagi ada pakaian khas dia, tambah balik. Ada seorang peminta sedekah daripada Lebanon. Bila dia mati, duit dalam bank dia 4.3 juta. Dan dia dah membeli beberapa apartmen. Aneh orang ni mengumpulkan kekayaan dengan meminta pada manusia. Bayangkan apa nak dijawab di hadapan Allah. Yang jadikan minta sedekah ni kerjaya, tanpa dia berbuat apa-apa. Tidak dia memberi manfaat kepada masyarakat. Bukan macam saya katakan tadi, dia menghina dirinya. Bukan dia menyakiti orang yang dimintanya. Bukan dia telah menunjukkan seperti dia lalai dan cuai untuk menghargai nikmat Allah yang Allah beri padanya. Kan itu orang beriman, dia mencari, dia bekerja. Setiap kali dia bekerja mencari rezekinya sendiri, dia seumpama orang yang berjihad pada jalan Allah. Satu ketika Nabi SAW bersama para sahabat, tengok seorang lelaki yang Masya Allah tubuhnya mantap. Kata sahabat, ini kalau perang bagus. Lalu kata Nabi SAW, dia perang ni atau berjihad fisabilillah ni bukan satu tempat je. Lelaki ini kata Nabi SAW, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fisabilillah. Lelaki tadi yang kamu tengok tubuh tah, kalau dia tadi keluar bekerja sebab nak beri makan pada anak-anak yang kecil, dia juga sedang berperang pada jalan Allah, fisabilillah. Maksudnya kepenatan dia, peluh dia, ini semua dihisap dan dikira pahala di sisi Allah. Sebab apa? Dia cari duit nak beri makan anak-anak yang kecil. Tapi ini tanggungjawab yang besar dan pahalanya besar. Sebab tu orang yang berusaha keluar untuk beri makan anak-anak yang kecil, anak-anak yang memang tak mampu cari duit, dek kerana mereka masih belajar, dek kerana mereka lemah dan sebagainya,
Kalau ayah memikul tanggungjawab ini, pahalanya besar. Teruskan bekerja, pertolongan Allah bersama kita, rahmat Allah. Tuan-tuan, jangan takut rezeki sedikit bila kita punya anak-anak, kerana Allah akan memberkati rezeki tersebut. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa in kana kharaja yas'a ala abawaihi syaikhaini kabiraini fa huwa fi sabilillah. Kalau dia keluar ni sebab dia nak gunakan pendapatan dia untuk jaga dua ibu bapanya yang tua, mak ayah tak ada kerja dah, maka dia jaga. Kadang-kadang bila mak ayah sakit, kos dia tinggi, dia minum susu bukan harga RM1, RM2, dah RM70, RM80, tapi dia keluar cari rezeki nak jaga mak ayah yang tua ni. Fahuwa fi sabilillah. Dia kata Nabi SAW, dalam sabilillah, jalan Allah, macam pergi perang. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsi ya'uffuha fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar bukan sebab anak dia, bukan juga sebab mak ayah dia yang tua, tapi sebab dia nak jaga maruah dia, tak nak minta dengan orang, dia fi sabilillah, ibadah pada jalan Allah. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menyamakan orang bekerja cari rezeki, wa imam untuk tanggung anak dia yang kecil, wa imam untuk mak ayah yang tua, wa imam untuk dirinya sendiri sebagai menjaga maruah. Ini fi sabilillah. Kata umat Islam mulia dengan mencari rezeki. Bila kita dah sebut tadi, bila sebut cari rezeki, ingat balik 4 golongan yang kita sebut. Satu golongan yang saya katakan dia ni guna alasan tawakal, tak nak kerja, lalu menyusahkan orang. Dia kalau tawakal, dia tak susahkan orang, tak apa. Saya tak nak kerja, saya nak sibuk ni, dan dia tak susahkan orang. Okey, silakan jalan. Itu keyakinan dia. Golongan kedua yang kita sebut, yang bercampur hal haram cari rezeki. Ini kemusnahan, kebinasaan. Kerana setiap yang haram menyebabkan dia boleh masuk neraka, menyebabkan dia dibakar dalam neraka, menyebabkan Allahumma illa melainkan dia taubat. Dan yang ketiga, orang yang cari rezeki tapi hanyut dalam tanggungjawab dia, lupa tanggungjawab untuk solat, lupa tanggungjawab untuk dia zakat, lupa tanggungjawab untuk dia menuntut ilmu, untuk dia menyempurnakan agama. Ini juga binasa. Dan yang keempat ni bagus, cari rezeki menggunakan ikhtiar, tapi hatinya bertawakal pada Allah, dan keadaan dia tak lalai, dan dia memenuhi segala hak Allah SWT. Zakatnya bagi, sedekahnya bagi, sembahyang dijaga, zikir dijaga, majlis ilmu juga dijaga. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Mereka lah orang-orang lelaki yang sebenar, yang tidak dilalaikan dengan perniagaan dan jual beli mereka daripada ingat Allah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat. Sentiasa ingat Allah. Maksud ingat Allah, sentiasa tahu ini halal, ini haram, ini dosa, ini pahala, ini kelebihan sekian, ini kekurangan sekian. Dia sentiasa ingat Allah dalam perniagaan dia. Nak kerja lebih sikit, jangan ni waktu ni patut saya solat ni, ni waktu ni saya patut awal ke masjid sikit, ni waktu ni saya patut buat itu. Dia setiap kali dia nak buat sesuatu, dia ingat Allah. Ini panggil zikrillah, zikir pada Allah. Maka orang ni diberkati perjalanan hidup dan rezeki yang dia cari. Sebab itu harta yang macam itu ini disebut oleh Abdul Rahman bin Auf, ya habbazal mal asunu bihi irdi. Aduhai indahnya harta, kata Abdul Rahman bin Auf, indahnya harta. Asunu bihi irdi wa ataqarrabu ila rabbi, wa ataqarrabu bihi ila rabbi. Indahnya harta ini sebab aku dapat jaga maruah aku, dan dengan harta ini aku dekatkan diri dengan Allah. Tentu orang yang cari rezeki, berdasarkan apa disebut oleh Abdul Rahman bin Auf, kalau dia buat benda ni, hartanya seindah-indah harta. Yang pertama, harta untuk jaga maruah, jadi tak payah minta-minta dengan orang lah, jaga maruah. Yang kedua, harta untuk dia dekat dengan Allah. Masya Allah, yang disebut ya habbazal ma, aduhai indahnya harta, lawanya harta. Harta kekayaan ini, tuan-tuan sekalian, bila dicari dengan baik, sebagaimana kata syair, yaksu rajul mahabatan wa ijlala, dia menjadikan pakaian yang paling mulia bagi seorang lelaki. Kita tuan-tuan, pakaian yang paling indah apa dia? Harta yang baik. Bila kita ada harta yang baik, maka kita seolah menjaga maruah kita. Pakaian itu kan maruah.
Kata syair, ia adalah pakaian yang membawa kepada kehebatan dan penghormatan. Orang penghormat kita sebab ada harta yang baik. Fahuwa silah, dan dia adalah senjata ketika mana kamu berperang. Dan ia adalah kefasihan ketika mana kamu bercakap. Bila kita nak perang, harta perang. Dah senang, menang, ada harta. Dan bila kita nak cakap, nak suruh lancar cakap, kena ada harta. Ni orang marah-marah, dia ulur RM10 senyap dia. Terus pasal kita. Kita tak boleh cakap, guna bahasa harta. Maka orang pun tak cakap banyak. Seperti harta itu menjadikan kefasihan kita. Pasal orang kata ni, awak ni tak tolong orang. Awak kan kaya, banyak harta, kenapa tak tolong kita adik-beradik bla bla. Kita tak payah jawab. Hulur je duit RM100. Bagusnya awak. Hulur lagi RM100. Oh, ni lah baru abang baik ni. Tak payah cakap, dia jadi fasih automatik. Maksudnya jawab-jawab tak kena hulur je. Kadang-kadang orang kan tak puas hati, baik adik-beradik ke siapa, bila nak minta tu dia kata apa gini. Kita kalau cakap banyak pun tak guna, hulur je. Baik. Dia jadi macam satu kefasihan lidah. Akhir orang yang kata tu, orang tu dia cover balik perkataan tu. Cover balik perkataan. Maka ini harta dalam Islam, dan ini kita katakan bagaimana usaha dalam Islam. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kita dah tahu tentang haram meminta, kewajiban kita mencari rezeki, menjaga maruah dan sebagainya. Sampai peringkat pada permulaan seorang tadi dan mencari harta, dia melihat sebab dan hukum hakam. Akhirnya dia akan membawa kepada apa? Bahawa dalam dirinya ada satu tawakal yang besar. Tidak sedikit pun lagi dia melihat usaha dia, melainkan kurnia Allah semuanya. Dulu kata dia, kita yakin ni semua rezeki Allah, tapi kita nampak usaha kita. Saya buat ni. Di sampai peringkat seorang itu, bila Allah muliakan dia tak nampak usaha dia nampak tawakal dia. Dia nampak pemberian Allah Ta'ala padanya. Dulu cuma cakap kita tawakal pada Allah, tapi hatinya masih lagi melihat mesti buat macam ni, mesti buat macam tu. Di sampai peringkat dia melihat ini semua dari Allah. Sedikit pun dia tak nampak daripada titik peluhnya. Ini kemuncak seorang dalam kemuliaan mencari rezekinya, kebergantungannya pada Allah. Orang macam ni tuan-tuan, dia berani bisnes. Dia berani. Dia tak ada fikir nanti rugi, nanti tak. Saya tawakal pada Allah. Orang yang dia cuma nampak usaha dia masih kira ini tak boleh kok. Tak boleh. Tak boleh. Main tak boleh je. Akhirnya dia cenderung menyimpang wang daripada bekerja, daripada digunakan. Dalam Islam, tuan-tuan sekalian, bila sebut antara menyimpang wang dalam tempat yang beku dengan menyimpangnya dalam perniagaan, maka menyimpang dan perniagaan lebih baik, kerana ia diberkati. Dan kita kan kadang-kadang simpang duit di tempat yang beku. Maksud beku dalam bank kan. Lock situ tak keluar-keluar. Keluar-keluar masih ada jadi arwah bagi itu pesaka. Dia lock kat situ, dia pun tak nak guna. Sebab apa? Tengok bank banyak. Ni kalau apa tak susah. Sampai dia lupa untuk guna ni cara baik. Akhirnya dia mati, harta tu pindah pada orang lain. Ini serugi-rugi manusia. Ini panggil harta beku. Harta yang paling baik, harta yang diletakkan dalam perniagaan. Dan harta dia tak ada dalam bank secara khusus, dia letak dalam perniagaan, maka Allah berkati. Dan ada duit RM50,000 katakan, RM50,000. Duk beku macam tu, tak bergerak tu. Bank bagilah RM1 setahun, dia RM50,000, RM1. Dapat sikit untung RM1, RM2. Bawa tambah haji, bolehlah lebih sikit, 4%. 4%. Bolehlah abang kali RM400. Dia RM50,000, RM400. Setahun. Terus setahun pun ulang alik 10 kali, nak tunggu bila naik. Bila harta tadi kita simpangkan dalam pekerjaan, dia jadi aset pekerjaan, ia lebih diberkati. Maka dia mungkin naik sampai 30%, 40%, mungkin lebih pada 100%. Kadang-kadang kita duk harap bank atau pelaburan bersifat beku ni paling banyak bagi 15%. Walau kalau kita buat sendiri, dia naik 30%. Bukan lebih pada tu, 100%. Ni pergi beli barang-barang kat luar negeri, kita duduk, jual, up sikit, lebih banyak kita dapat. Dan ia lebih diberkati kerana ada tawakal kita pada Allah. Atau orang Islam yang bijak, dia tahu menggunakannya daripada menyimpangnya.
Atau menyimpang, kita katakan, okay, mati kosong. Kalau kita berfikir sesuatu, katakan saya ada duit, satu amount. Saya fikir sesuatu yang menjadi fardu kifayah. Tengok kawasan ni tak ada orang jual daging-daging halal. Ataupun ada tapi jauh. Saya keluarkan duit ini dengan niat memenuhi fardu kifayah. Dan mereka dapat satu daging halal. Mereka tak lebih cara sembelih ke tak sembelih. Dia tengok saya, dia tahu ni sembelih ni. Kata saya telah membuka ruang ketaatan kepada Allah pada orang-orang lain. Tanpa dia ragu-ragu, dia dapat beli daging yang halal, ayam yang halal. Ni kadang-kadang kawan-kawan kita yang kerja tak sempat buat sarapan. Siang pergi kerja. Bini pun tak dang juga sebab anak sekolah. Seorang berfikir untuk jual sarapan pagi. Letak niat dia membantu sahabat-sahabat yang keluar kerja awal. Bagi satu fardu kifayah. Yang halal, yang baik. Tak apa yang dilaburkan Allah berkati. Bila orang fikir, sebagai kata Imam Al-Ghazali, kita bila masuk dalam dunia ekonomi, fikir tentang fardu kifayah. Saya perlu buat, kerana ini keperluan orang Islam. Tentang kita pergi ke pasar, yang menega semua Melayu, tapi kedai makannya orang kafir. Tak jadi ni. Yang menega ni orang Melayu, tapi bak kedai makan orang kafir. Saya kena buka di sini sebagai fardu kifayah. Kesian dia orang duk cari rezeki halal, termakan benda haram. Bukan peduli halal haram ni. Lalu kita pun buka kerana fardu kifayah. Ini usaha dia berkati. Tentang kita pergi ke airport, tak ada kedai-kedai Islam yang baik. Misalnya, contohnya, tak apa, saya nak labur kat airport ni, saya nak buka satu kedai. Mudah-mudahan orang Islam yang travel ni, mereka ada tempat untuk makan halal, yang jaga agama. Tetapi orang berfikir macam ini luar biasa. Dia letakkan dalam, dia terjun dalam dunia bisnes melihat pada fardu kifayah, melihat keperluan umat Islam. Orang macam ni Allah berkati berganda-ganda rezeki dia. Sebab tu kena berani. Bila orang saya katakan tawakal, dia kuat dengan Allah, dia takkan nampak kerana hasil usahanya. Kita terjun, kemudian kita kata siru ala barakatillah, bergeraklah dengan keberkatan daripada Allah. InsyaAllah ada bahagian. Sabar, tekun, selalu berdoa kepada Allah. Baik, selesai tentang permasalahan mencari rezeki yang halal dan bagaimana tawakal itu terhasil. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, apa sahaja nasihat yang baik, ikut. Dan sebaik-baik nasihat itu apa? Takdir Allah pada kita. Tentang setiap takdir Allah yang berlaku itu nasihat. Kita tersepak batu, tersandung batu, jatuh, golek jatuh, jangan dimarah batu, itu nasihat. Supaya kita lain kali jalan hati-hati. Supaya kita kalau berjalan sambil baca doa. Supaya kita, setiap takdir Allah ialah ilmu dan nasihat. Allah menasihati kita. Dan bila berlaku sesuatu yang kita tak suka, itu nasihat dari Allah. Supaya kita berubahlah. Makan sakit perut, Allah sakit perut, seminggu sakit perut, nasihat dari Allah. Makan yang gelojoh sangat. Bila makan tu tengok-tengoklah, jangan melampau banyak sangat. Dan Allah dah nasihat kamu. Akhir kita tinggal saat saya, pada ni tak boleh makan banyak, teringat hari tu makan sakit perut, tu saya kurang. Itu nasihat Allah. Tetapi kalau semua kita melihat segala takdir Allah itu nasihat, tak ada seorang pun membantah takdir Allah. Nasihat yang baik dari Allah. Kita sakit demam ini, Allah nasihat kita. Supaya apa? Biar masa ingat Allah lama sikit. Kita dalam musibah, anak kita sakit, masuk ward. Isteri kita pun sakit. Suami kita sakit misalnya. Mak ayah sakit. Allah sedang menasihati kita supaya panjangkan dalam doa dan munajat. Supaya henti seketika kesibukan duniawi. Berikan masa untuk mereka. Kadang-kadang mak kita ni tuan-tuan, masa kita dengan dia tak ada, susah duk sibuk memanjang, maka Allah datangkan sakit. Supaya masa kita dengan mak kita banyak, kita jaga dia. Itu nasihat dari Allah. Akhirnya kita pun adalah masa jenguk mak kerap sikit. Tidak masa mak sihat, mak tu sihat, tak balik kampung dia. Bila sakit barulah balik. Itu nasihat dari Allah. Supaya jenguk dan tengok. Jenguk dia, tengok dia. Dia kalau kita mati kita balik, tak ada faedah dah untuk dia. Masa sihat kita nak jenguk dia, nak tengok dia. Kadang-kadang semua benda ni saya katakan nasihat dari Allah. Kita bergaduh suami isteri, tuan gaduh, nasihat dari Allah. Apa punca kita gaduh? Cek Allah sedang nasihat apa ni? Kita suka besarkan benda kecil.
Kita yang salah besarkan benda kecil. Dan kita pun bila cakap sikit cepat nak angkat suara. Mungkin itu puncanya. Kita nak slow. Atau kita ni jenis bersungguh nak menang. Ni jenis suami isteri berbaloi nak menang. Macam dapat piala. Nak menang, aku menang. Aku betul. Bini dia tak betul. Kok mana pun bini dia tak betul. Atau isteri pun sama. Kok mana pun suami dia memang tak betul. Akhirnya benda tu jadi tegang. Allah sedang nasihat kita. Dengan sebab benda-benda kecil, rumah tangga tak bahagia, kecil je. Tentu kalau buka fail mahkamah syariah ni, yang gaduh suami isteri semua benda kecil. Yang seorang nak hantar anak sekolah ni, yang seorang nak hantar sekolah ni, gaduh. Ustaz, saya nak hantar sekolah ni Ustaz, biar dia baca doa. Yang perempuan, tak, saya nak hantar sekolah ni Ustaz, biar anak saya pandai menari. Gaduh. Tak dapat solusi dia. Mereka tak berfikir dengan waras kedua-duanya. Anak gaduh, hantar sekolah mana? Kita belum cerita siapa ambil anak, gaduh lagi. Awak lah ambil anak, orang ambil awak. Mana? Saya mesyuarat, awak ambil. Akhirnya orang lain ambil anak dia, tak tahu siapa. Dua-dua kehilangan. Jadi ada benda-benda Allah sedang nasihat kita dengan takdir Allah. Sebab itu perbalang kita dalam rumah tangga. Cuba henti seketika. Cuba ambil nafas seketika. Cuba tafakur seketika. Betul ke aku gaduh bab ni? Waras ke aku gaduh bab ni? Kita kalau cek balik yang kita bergaduh dengan suami isteri ni, kadang-kadang bila kita cek, kita datang balik akal kita, tak waras langsung kita balas. Benda kecil. Baik, isteri Allah kecilnya, kenapa aku besarkan? Allah teruknya benda ni, kenapa aku duk sampai melihat macam hebat sangat benda ni? Akhirnya tuan-tuan sekalian, ilmu yang Allah beri ini satu kebaikan. Siapa yang berfikir, sebab itu qada dan qadar. Bila datang supaya kita berfikir kesalahan kita, bukan kesalahan takdir kita. Orang yang bila melihat berlaku qada dan qadar, melihat kesalahannya, maka Allah akan buka hijab untuk dia melihat apa solusinya. Tapi orang yang melihat kepada qada dan qadar, maka Allah menutup solusi dia. Tentang saya, katakanlah kalau saya ada masalah ni, orang tu orang ni, maka saya akan salahkan diri saya. Mungkin saya salah. Mungkin saya terlalu kasar, mungkin saya terlalu keras, mungkin. Maka Allah buka pintu solusi pada saya. Saya kena buat macam ni. Kenapa? Hadiah Allah kepada kita bila kita melihat keaiban kita. Allah tak akan beri hadiah pada orang tidak melihat keaiban dirinya waktu berlaku sesuatu. Takdir Allah. Kalau berlaku satu takdir Allah yang saya katakan kita tak suka, lalu kita menyalahi diri kita, maka tunggulah hadiah dari Allah berupa solusi pada masalah tersebut. Ini mungkin dosa saya. Ini mungkin sebab saya makin jauh dari Allah. Maka Allah datangkan ujian ini. Maka Allah bagi solusi. Akhirnya tuan-tuan, musibah yang asal nampak besar dan berat, nampak ringan dan mudah. Bukan dulu kita macam tak mengharapkan kebaikan atas ujian ini, kita mula mengharapkan kebaikan. Mesti ada kebaikan dia. Mesti ada kebaikannya. Okey, lihat bagaimana berubah orang ni. Sebab itu penting tuan-tuan sekalian, nasihat-nasihat yang baik untuk kita ikut. Dan saya sebut, sama ada nasihat itu datang daripada orang baik, nasihat yang paling berguna untuk kita ikut ialah takdir Allah Ta'ala pada kita. Jangan suka membantah. Jangan setiap kali kita dapat benda tu, kenapalah tak dapat kat saya, kenapa dapat kat dia. Tengah-tengah nak guna motor ni lah, rosak motor, marah motor. Baru nak guna kereta, rosak pula kereta, marah kereta pula. Saya ni lapar-lapar balik rumah, baru harap nak makan masakan sedap, tak masak pula awak, ngamuk. Ada seorang ulama, dia lapar, dia lah dah pusing sana pusing ni, dakwah sana dakwah, dia lapar balik. Kemudian dia pun balik rumah, dia tanya isteri dia, ada makanan? Ini kata tak masak hari ni. Alhamdulillah, kata dia. Alhamdulillah. Dia pun dirikan solat, tanda syukur pada Allah. Kenapa? Dia nampak ada kebaikan yang tersembunyi. Kalau kita kiamat rumah tu, kiamat kecil, tumbuk dinding, pecah dinding, kemudian tangan dia pun pecah. Dia seorang hamba Allah, di balik rumah dia mengamuk, ada benda tak kena, dia pun tumbuk dinding. Kita orang ada kat situ, tumbuk dinding. Memang patah, pecah dinding, tapi tangan dia pun patah. Rumah kena baiki, dia masuk hospital. Kan musibah tu bertambah. Macam kita sebut tadi, kalau satu takdir tadi kita nampak silap kita, Allah beri hadiah penyelesaian. Tapi
Kalau satu takdir berlaku, kita tak nampak silap kita, Allah tambah lagi kesusahan. Double dapat. Patut benda sikit je. Motor dia rosak sikit, dia punya marah motor dia humbang ke longkang. Lagi banyak rosak. Asal sikit, mungkin habis RM10 beli pelak je. Tukar pelak. Dia marah apalah motor tengah aku nak ni. Dia pun tolak masuk longkang. Patah spoil, patah itu, patah ni. Patut RM10 jadi RM10,000. Kan dia punya kita katakan musibahnya bertambah. Seorang bila melihat musibahnya bertambah, lihatlah bagaimana sikapnya dengan takdir Allah. Kan orang bersikap kasar dengan takdir Allah, buruk, maka Allah akan tambah lagi musibah itu. Dan saya bagi contoh tadi lah. Ni dia marah ke telefon. Apalah telefon ni? Tiba-tiba hang. Dia pun hang tadi pada sekejap je hang. Dia tutup balik okey, tapi dia punya marah dia pun empat. Patut hang tadi, dia tak rugi apa-apa. Dia empat telefon, RM4,000 rugi. Beli baru pula. Dia marah TV pula. Apa TV ni? Area rosak TV nampak bersemuk. Dia tu pecah dua TV ni. Orang ni, watak orang ni ada. Yang dia tak nampak, dia bertambah rugi dengan penyelesaian. Bertambah rugi. Bukan jadi untung rugi. Kita bila ada masalah, kita berfikir solusi, bukan nak tambah masalah tu. Kalau kita dengan isteri, misalnya saya sebut suami isteri, gaduh-gaduh, kita nak buat solusi. Jangan perbalan kecil jadi besar. Yang patut tak bercerai, jadi bercerai. Yang patut tak perlu ada yang tercedera, ada yang tercedera. Yang patut tak perlu ada masuk penjara, dia masuk penjara. Gaduh suami isteri, seorang masuk penjara. Lihat kesalahan kita. Kesalahan fatal, kesalahan besar kita. Sebab itu, lihat segala takdir Allah sebagai nasihat. Dan nasihat tadi untuk beritahu kita salah, bukan orang salah. Nampak? Kita salah. Dan waktu kita melihat kita salah, datang hadiah daripada Allah, solusi, penyelesaian. Tapi kalau datang ujian tak nampak kita salah, nampak orang salah, Allah tak beri apa penyelesaian. Mereka datang bertambah kebencian, bertambah rasa kegusaran, bertambah rasa gangguan dalam diri. Dia tak selesai apa-apa. Tidak dirasa puas hati yang dia nak, tidak juga dirasakan penyelesaian itu dapat. Sebab itu perhatikan diri kita. Allah sedang menasihati kita dengan segala takdirnya. Baik kita dengan isteri kita, baik kita dengan anak-anak kita, baik kita dengan pekerjaan kita, baik semua benda, Allah sedang menasihati kita dengan takdirnya. Maka terimalah takdir dengan baik. Ya Allah, kali ini takdirmu padaku, aku redha, aku bersyukur. Jadikan ia takdir yang baik, jadikan ia takdir yang bermanfaat untukku. Gantikan aku dengan ganti yang lebih baik daripada apa yang aku hilang. Orang yang bermunajat dengan segala takdir Allah, dia tak akan menunggu masa yang lama, melainkan Allah campurkan ketenangan. Tenang dia, redha dia, tabah dia, kuat dia. Masya Allah, seperti dia tak terkena apa-apa. Jadi kematian anak, kematian isteri, kematian ini, seperti dia tidak ditimpa kematian. Kan nampak dia gagah, kuat. Kenapa orang ini jiwanya redha dengan takdir Allah? Kadang-kadang nampak dia ni sakit teruk ni, tapi lihat wajahnya tenang. Dia redha dengan kansernya, buah pinggang, bla bla, tapi wajahnya tenang. Seperti dia tak kena penyakit. Kenapa? Redha. Allah menasihati dia dan diterima dengan baik. Maka itu bagaimana cara kita mendepani setiap takdir Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.